Saya dan awek saya baru ini pergi ke Putrajaya untuk program himpunan jutaan anak muda. Saya dan awek saya sempat tengok tunjukkan K-pop. Berdosa tak saya tengok? Kok mana seorang? Acu naik atas petah ni. Nak beri hadiah se. Aku sikit pun tak heran. Baik. Sekarang ni ada hiburan tak? Bintang-bintang daripada Korea ni nampaknya mengambil alih top 10 dalam menjadi penghibur dalam media-media televisyen dan seumpama. Orang Korea dia agama Shinto, agama Buddha, dan ada yang tidak beragama. Tapi yang muda-mudanya sudah murtad. Kebanyakannya tidak mengikut lagi agama Shinto. Dan sebahagian daripada bintang-bintang K-pop adalah Kristian. Maknanya orang yang tidak ada agama, Kristian atau tidak beragama. Memang pokok ni tidak reti hukum akal. Jadi mana-mana orang jepuk dia pun dia akan pergi berjoget. Sama macam artis dalam negeri kita pun. Dia bukan tahu hukum. Kita panggil dia mari je nak. Tak kira siapa yang panggil. Maka K-pop ni ada hukumnya. Bila jauh dariku, aku bosan tengok kau gayamu di tebing mataku. Sikit pun aku tak lalu. Aku bosan. Yang kita tengok lah, kita tak pernah pergi konsert K-pop ni. Tapi nak tahu hukum dia kena tengok kau. Apa benda K-pop ni? Dia menyanyi, dia ada penyanyi latar, dia ada penyanyi grup dan sebagainya. 99% adalah haram. Kerana mendedahkan aurat, pakai baju ketat, joget terkinja-kinja macam anak beruk gila. Dia buat K-pop, joget pakai skirt. Skirt dia punya sekat, berdiri nampak dah underwear. Tak tunduk lagi, berdiri tu nampak dah underwear. Dan berjoget, akad kain pula tunjuk luar dalam korang. Tidak ada ulama yang kata halal. Tidak ada seorang ulama yang kata molek. Tetapi dibawa masuk juga oleh tangan-tangan jahat. Yang Allah sebut dalam Quran, zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah meratai maksiat, kemungkaran, bermaharaja lela di darat dan di laut. Darat laut, bukan dalam laut, maknanya di pula-pula pusat peranginan. Macam-macam wak mari benda maksiat. Bima kasaban aydin nas. Usaha daripada tangan-tangan jahat manusia, tangan-tangan teruk, tangan-tangan fasik yang sedang berkuasa di dalam negara kita sekarang. Sehingga diberitakan ada pemimpin tertinggi negara yang pergi menziarahi bintang-bintang K-pop di atas petang. Tak ziarah tok guru, tak pergi salam dengan ulama-ulama ambil berkat, tapi pergi salam dengan bintang-bintang K-pop yang telanjang, yang Nabi kata pakai baju tapi telanjang. Apa benda ni boleh dalam negara kita? Kerana kita masih lagi diperintah oleh orang-orang yang bodoh, yang jahil, yang sesat daripada jalan yang sebenar. Walaupun kita marah kepada mereka ni, kita tetap doakan juga pimpinan negara Malaysia ini segera balik ke pangkal jalan sebelum dia mati. Orang muda memang seronok tengok. Dosa kata bahan lara ni kita sek pakai piyah, sek ada janggut, sek pakai jubah. Kalau pergi tengok K-pop dengan kita kelepok. Yang pelik, yang ganjilnya masing-masing ahli orang-orang yang cenderung kepada ketaasuban kepada parti politik masing-masing, bila berlaku isu-isu dia nak bangkitkan. Bila berlaku isu yang dilihat satu kelebihan kepadanya dan satu keburukan kepada parti lawannya, dia akan mengambil peluang habis-habisan. Bila berlaku sebaliknya kepadanya, dia berdiamkan diri. Bagilah fatwa, keluarkan fatwa. K-pop ini, K-pop, masa K-pop yang dianjurkan oleh himpunan beliau, seingat saya di Putrajaya, K-pop daripada itu K-pop yang original, okay?
pakat minta saya agar keluarkan kenyataan, masuk dalam mesej saya, masuk dalam telefon saya, tanya pandangan, keluarkan fatwa. Fatwa haram. Tak kira siapa penganjurnya hebat macam mana pun, penganjurnya kedudukan tinggi mana pun, fatwa haram tetap haram, amalan haram tetap haram, tak boleh dihalalkan. Macam tu juga isu bertamnai, keluarkanlah fatwa. Haram tetap haram. Jadi pegang prinsip ini. Kita tidak ingin mengambil haram halal untuk kepentingan. Kita tidak ingin mau berkata halal kerana kepentingan, berkata haram kerana kepentingan. Yang halal, halal. Yang haram, haram. Itu prinsip sebagai seorang Muslim, bukan kerana kepentingan parti politik. Insaf dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia-manusia yang bercakap kerana kepentingan dan kedudukan politik masing-masing. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jangan ada sihir seru nama Maharaja, nanti segerombolan hantu bisu yang menjelma. Guna hak berfikir sebelum hak untuk bersuara. Kalau terpelajar sila guna hak Miranda.